Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi ialah Nurshaliza binti Othman. Nama matrik kad saya ialah AB220033 dan hari ini saya akan membentangkan hasil kerja ahli grup kami iaitu subjek Creativity dan Innovation. Kreativiti dan inovasi. Produk yang kami akan hasilkan ialah meja berlipat. Bilangan ahli grup kami ialah seramai 7 orang. Ketua kami ialah bernama Muhammad Fikri bin Azhar, bernama matrik kad ialah AB220049 dan diikuti Intan Nursyabila binti Muhammad Syukri, saya sendiri Nurshaliza binti Othman, Intan Putri Amirah binti Mak Jaiz, Muhammad Izwan bin Muhammad Idran, Muhammad Alif Fahmi bin Ahmad Yusliza dan Si Ming Hui. Yang akan kami hasilkan ialah meja berlipat bertemakan bebas. Dan produk yang kami hasilkan ni ialah meja berlipat dan 5 perkara yang kami titik beratkan dalam produk kami. Yang pertama ialah memberi keselesaan semasa mengulang kaji pelajaran. Yang kedua ialah ketahanan yang kuat. Yang ketiga ialah keselamatan produk yang memuaskan. Yang keempat, harga yang berpatutan. Dan yang kelima ialah mesra alam. Pengenalan untuk produk hasil kerja grup kami. Produk kami ini ialah berkonsepkan mesra pengguna dan skop kajian kami ialah kemudahan sewaktu belajar, dan tujuan kami membuat meja berlipat ni ialah untuk memberi keselesaan kepada pelajar dan seterusnya juga mengikut citarasa pelanggan, bergantung kepada keadaan semasa. Dan fungsi meja berlipat kami ni juga ialah untuk memberi keselesaan ketika mengulang kaji pelajaran kepada pelajar. Kajian kami ada 3. Yang pertama ialah menginovasikan meja belajar yang biasa kepada yang lebih fleksibel, iaitu meja belajar berlipat. Yang kedua ialah menghasilkan bentuk meja belajar lipat yang mempunyai ciri ketahanan yang lebih berkualiti dan kukuh. Dan yang ketiga, objektif kajian kami ialah untuk menghasilkan meja belajar yang lebih selesa dan mudah untuk digunakan oleh pelajar. Ialah berkaitan dengan penyataan masalah. Di sini kami lampirkan meja belajar biasa yang sering digunakan oleh pelajar. Masalah yang pertama ialah meja yang terlalu besar yang digunakan di bilik pelajar ataupun di ruang tamu. Yang pertama, masalah dia bilik menjadi sempit. Yang kedua ialah kesukaran untuk menginovasikan bilik. Ialah sebab meja besar tak boleh nak menginovasikan bilik. Sebab meja belajar terlalu besar dan memakan ruang yang banyak. Okey. Masalah yang kedua ialah meja yang mudah teralih apabila terlanggar. Yang pertama ialah menghilangkan fokus untuk melakukan pekerjaan. Dan seterusnya ialah alas kaki meja yang licin dan mudah haus. Masalah yang ketiga ialah penyediaan fungsi lain tidak terdapat pada produk. Dekat sini dia membawa maksud meja belajar yang sedia ada sekadar ada laci meja saja. Dia tak ada fungsi-fungsi lain seperti plug ke ataupun yang lain, macam tu. Seterusnya saya akan membentangkan lagi metodologi kajian kami. Metodologi kajian kami ada 6. Yang pertama ialah membuat borang soal selidik. Yang kedua, mengedarkan Google Form. Yang ketiga, menganalisiskan dan mengumpulkan data. Yang keempat, membuat penyelesaian masalah menggunakan TRIS. Yang kelima ialah mengkaji penyelesaian menggunakan prinsip inventif. Dan yang keenam, membuat lakaran produk. Di sini kami lampirkan beberapa jenis produk meja yang sedia ada di pasaran. Terdapat 4 jenis gambar. Gambar yang pertama ialah meja belajar yang sedia ada di pasaran. Yang kedua, meja belajar yang baharu yang kami dapati, yang telah diinovasikan tetapi masih juga sama penggunaannya. Dan gambar yang ketiga dan yang keempat tu ialah meja yang telah kami inovasikan untuk keselesaan pelajar ketika menggunakannya. Ialah teknik reka bentuk dan pembangunan. Okey, fakta yang kami dapati ialah ada 3. Yang pertama ialah meja yang terlalu banyak menggunakan ruang bilik. Idea, meja belajar yang kecil akan menyelesaikan untuk belajar dan hasil pembelajarannya, adakah bahan yang digunakan itu berkualiti dan tahan. Dan fakta yang kedua ialah meja yang mudah teralih apabila terlanggar.
Ideanya ialah peranti yang dipasang pada meja adalah untuk mengurangkan daya pergerakan meja apabila terlanggar. Hasil pembelajarannya ialah adakah bahan yang digunakan dapat mengurangkan daya penggerakan. Fakta yang ketiga ialah penyediaan fungsi lain tidak terdapat pada produk. Ideanya ialah meletakkan fungsi lain yang memudahkan kepada pengguna, dan hasil pembelajarannya ialah adakah fungsi tersebut sesuai kepada setiap pengguna. Seterusnya ialah berkaitan dengan fasa. Fasa satu ialah berkaitan dengan langkah menganalisis komponen. Di sini kami lampirkan meja yang sedia ada di pasaran. Yang pertama ialah berkaitan dengan permukaan meja, skru, alas kaki meja dan jarak tapak kaki meja yang terlalu besar dan jauh. Seterusnya ialah material kayu yang digunakan untuk menghasilkan meja belajar kepada pelajar. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan analisis interaksi. Okey, di sini kami lampirkan lakaran meja belajar yang sedia ada dan kegunaannya. Slide berikutnya ialah berkaitan dengan model fungsi. Dekat sini kami nyatakan masalah juga. Masalah kami ialah berkaitan dengan alas kaki. Alas kaki ni menyebabkan pergerakan meja mudah bergerak disebabkan penggunaan alas kaki yang tak betul. Berkaitan dengan metodologi stage. Jika menambahkan plastik sebagai alas kaki meja di setiap bucu, maka daya pergerakan berkurang tetapi alas kaki plastik tersebut mudah haus. Yang ketiga melibatkan dengan persilangan metrik. Ciri bertambah baik kami ialah 10 berkaitan dengan daya. Ciri bertambah buruk kami ialah 14 berkaitan dengan kekuatan. Di sini kami lampirkan persilangan metrik untuk memudahkan melihat berkaitan dengan ciri bertambah baik dan ciri bertambah buruk. Empat ialah berkaitan dengan model penyelesaian masalah. Untuk 10 berkaitan dengan tindakan awal. Yang pertama ialah melaksanakan tindakan awal yang diperlukan untuk sesuatu objek secara menyeluruh atau sebahagian. Meletakkan objek dengan fungsi tertentu terlebih dahulu sebelum ia digunakannya. Seterusnya ialah 14 yang berkaitan dengan lengkungan. Menggantikan bahagian yang lurus menjadi lengkung, permukaan yang serata menjadi spera dan cube menjadi bola. Menggunakan roda, bola, pilin dan kubah. Menggantikan pergerakan sebaris menjadi pusingan dan menggunakan daya. Seterusnya ialah 27, murah dan tidak tahan lama. Menggantikan objek yang mahal dengan objek tanpa menjejaskan kualiti ataupun sifat tertentu seperti ketahanan dan jangka hayat produk perkhidmatan. 35, melibatkan pengubah parameter. Mengubah keadaan fizikal sesuatu objek seperti gas, cecair ataupun pepejar. Penukaran terhadap kepekatan atau konsisten. Ini ialah bahan-bahan. Ini ialah pandangan atas dan pandangan hadapan meja berlipat yang kami telah inovasikan kepada yang baru untuk keselesaan pelajar ketika menggunakannya. Seterusnya melibatkan kepelbagaian inovasi. Kepelbagaian dan fungsi. Kami nyatakan kat sini ada 4. Gambar pertama ialah permukaan hadapan. Keadaan melengkung di bahagian hujung meja. Ini adalah untuk mengurangkan kecederaan apabila terlanggar meja dan penggunaan ruang yang sedikit. Kalau kita nak letak dalam bilik pun boleh, nak letak dekat ruang tamu pun boleh. Ruang menjadi lebih jimat. Okey, gambar kedua ialah pandangan hadapan yang telah kami inovasi. Dekat situ kami letakkan plug. Bahagian meja yang boleh dilipat. Mengurangkan penggunaan ruang jika tidak digunakan sebab dia boleh lipat. Okey, itu untuk yang ruang boleh lipat. Dan seterusnya ialah penyediaan tempat 2 port penyambung wayar dan 2 port USB turut disediakan. Hal ini memudahkan pelajar untuk mengecas laptop. Lepas tu menggunakan plug lagi satu tu untuk printer jika pelajar hendak print kertas. Dan seterusnya port USB ni adalah untuk cas
handphone ataupun power bank jika perlu. Ini adalah untuk memudahkan pengguna terus menyambung wayar pengecas. Dan yang bahagian bawah meja tu ialah alas kaki almari yang menggunakan material plastik dan berbentuk U yang berlawan arah bagi setiap bucu. Hal ini adalah untuk mengurangkan penggerakan meja apabila terlanggar ataupun tertolak. Macam tu. Seterusnya ialah berkaitan dengan aplikasi produk. Okey. Gambar pertama ialah melibatkan bawah meja, iaitu kaki meja. Dan gambar kedua ialah berkaitan dengan port plug. Dan gambar yang ketiga ialah pandangan hadapan dan pandangan sisi meja berlipat kami. Okey, untuk pengomersialan meja kami ada beberapa. Kajian pasaran kami adalah untuk kami ingin menghasilkan produk meja belajar lipat yang dapat memberikan pelbagai fungsi kepada pelajar. Okey, ramai yang setuju dengan produk yang kami akan hasilkan ini. Dan yang kedua ialah produk ini wajib dipasarkan di pasaran ataupun tidak. Dan ramai juga yang menyatakan ya, mereka setuju untuk dipasarkan kepada pasaran meja berlipat yang kami hasilkan. Berkaitan dengan poster, untuk pengetahuan semua, harga meja yang kami tawarkan ialah sebanyak RM250 sahaja kepada para pelanggan yang ingin mendapatkannya. Harga RM250 ni adalah potongan sebanyak 20% harga sebenar pada hari pertama penjualan dijualkan di pasaran. Selain itu juga, kami membuat promosi. Pembeli 200 orang terawal akan mendapat kerusi belajar secara percuma. Special kan? Dan platform yang kami gunakan untuk memasarkan meja berlipat kami adalah yang pertama di laman web Facebook. Dan laman web Facebook kami juga ada nama. Nama laman web Facebook kami ialah Roll Shop Furniture. Gitu. Yang terakhir ialah berkaitan dengan kesimpulan. Apa yang saya dapat simpulkan ialah produk yang diinovasikan mendapat sokongan daripada responden. Yang kedua ialah produk yang diinovasikan mempunyai pelbagai ciri yang dapat memberikan kemudahan dan kelebihan kepada pengguna. Meja belajar berlipat ini merupakan user friendly ataupun dalam bahasa Melayunya ialah mesra pengguna. Macam tu. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.